Okey, pagi 10 bulan jualan 2.8 juta. Macam mana saya buat? Alright. Okey, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com. And then boleh tempah kereta sewa. So kat belakang saya ni, saya punya office. Tapi office ni dah lama tak buka. Sebab apa? Staff pun semua dah berhenti kerja. Dan untuk makluman lah, untuk bisnes kereta sewa, sebenarnya saya dah hand over dekat kawan saya. So saya tak kira tak tengok sangat lah. Bisnes tu masih lagi jalan. Cuma ada orang lah yang manage benda tu. So sekarang ni saya fokus kepada satu lagi bisnes, iaitu saya jadi ejen SKV. Jadi ejen lagi mudah. Alright, so sebelum tu saya nak check kepada yang menonton ni, boleh tak dengar suara saya dengan jelas, video semua clear. Dan hari ni saya nak berkongsi lah macam mana dalam masa 10 bulan saya dapat buat jualan 2.8 juta. Jual produk je. Hadir jelas. Thank you Muhammad Fau. Alamak, tak boleh. Saya tulisan kecil sangat, tak boleh baca. Thank you. Alright. Suara clear, video semua clear. Selamat pagi Tuan Wahim. Selamat pagi Syahri Zeng. Thank you. Alright, so hari ni saya nak berkongsi macam mana dalam masa 10 bulan saya join this company, saya dapat buat jualan 2.8 juta. Dan saya kira-kira saya punya profit dalam 218,000 lah. Kan? So, okey lah, not bad. Sebab apa, saya pun baru je kan. Bukannya senang kita nak join mana-mana bisnes dan kita boleh capai 1 juta. Biasanya kita join mana-mana bisnes, kita buat mana-mana bisnes, paling cepat lah 3 tahun lah. 3 tahun barulah kita boleh jadi jutawan. Masa saya buat bisnes kereta sewa dulu, saya ambil masa 6 tahun untuk capai 1 juta pertama. Tapi bila saya join company ni, 10 bulan je saya dah dapat buat jualan 2.8 juta. Dan saya target lah tahun ni boleh pergilah 3.5 juta. Alright. Waalaikumsalam. So ada tak yang nak tahu macam mana saya boleh buat? Dia tak adalah susah mana. 3 langkah je. 3 benda je saya buat. Waalaikumsalam. Okay, ada tak nak tahu macam mana saya boleh buat 10 bulan 2.8 juta. Alhamdulillah lah, saya daripada bisnes kereta sewa, sebabkan PKP pun semua, bisnes tak boleh jalan. Memang saving pun hampir memang habis lah, saving habis kan. Pekerja pun berhenti kerja pun semua, bisnes langsung. Tapi saya join company ni, alhamdulillah lah, 10 bulan 2.8 juta. Alright, so saya tak ada orang komen pun. Ada ke yang nak dengar ni? Okay, so saya cerita sikit lah. Mungkin ada tak kenal saya lah. Sebelum saya join SKV ni, sebenarnya saya ada company kereta sewa under Green Matrix lah. So company tu saya dah, bisnes kereta sewa ni saya dah start lama dah, daripada tahun 2006. Masa tu saya masih bekerja sebagai pensyarah lah dekat sebuah universiti kat Sarawak kan. So masa saya bekerja tu, saya sebenarnya tak ada planning pun nak berniaga. Sebab apa, dah kerja kat universiti kan, jawatan pun pensyarah kan. So gaji pun okey lah. Tapi masa saya start kerja tu, saya tak pandai urus duit. So saya terlibat dengan hutang lah. Hutang beli kereta, beli motor, lepas tu kad kredit kan, personal loan. So memang dapat gaji tu memang habis bayar hutang je lah. And then saya pun tak tahu macam mana nak settlekan masalah tu. Lala saya terpaksa berniaga. Waalaikumsalam.
And then saya actually banyak bisnes yang saya buat lah sebelum saya terjebak dengan bisnes kereta sewa. Saya macam-macam lah. Saya jual baju, saya jual seluar jean, jual jersey kan. Jangan minum, tiba dahaga pula. Sebenarnya sebelum saya buat bisnes kereta sewa tu, saya ada lebih kurang 10 bisnes saya buat sebenarnya. Tapi ramai yang tak tahulah. Dan saya pun tak ceritalah. Dan majority bisnes semua gagal lah. Saya pernah jual stiker lah. Saya jadi macam abang saya ni, dia jual stiker macam stiker polis, stiker tentera kan. So saya pun pernah cuba jual produk dia tu. Produk tu bagus, tapi itulah income dia tak seberapa kan. Lepas tu saya pun pernah jadi broker hartanah kan. Tak dapat duit apa-apa. Lepas tu saya pun pernah buka ladang sawit. Sama juga melingkup. Saya pun pernah buka kedai runcit, jadi ejen minyak hitam, jual seluar jean, jual JC. Dekat 10 lah saya pernah beli excavator, sewa excavator kan. Kira-kira tu dekat 10 bisnes lah saya buat. Semua melingkup, semua tak jadi kan. Dah lah tak jadi. Rugi pula tu. Lepas tu hutang pula bertambah. Gila betul. Tapi saya tak give up. Saya buat je. And then saya cuba-cubalah cari. And then last kali yang bisnes yang nampak duit ni, bisnes yang berjadi adalah bisnes kereta sewa. So you all pun bila buat bisnes tu, tak apa, cuba je. And then InsyaAllah lah satu hari nanti you akan jumpa lah bisnes yang kena dengan you. Okay, so saya pun buat bisnes kereta sewa. Dan nampak lah bisnes kereta sewa ni kira macam boleh pergi. And then saya just fokus bisnes kereta sewa. Saya start bisnes kereta sewa tu tahun 2006. Lepas tu Alhamdulillah bisnes tu okey. And then 2011 saya tengok okey apa semua, income pun dah 6 angka kan. And then saya berhenti kerja daripada universiti. And then saya betul-betul buat bisnes kereta sewa. And then memang saya tak ada buat bisnes lain lah. Adalah sikit-sikit kan, jual e-book lah, sewa rumah lah. Tapi memang saya punya core income adalah bisnes kereta sewa. Alright, berani mencuba. Okay, so saya buat bisnes kereta sewa tu daripada tahun 2006. Modal masa tu 3,000. Saya beli kereta 2 biji. Dan saya capai 1 juta pertama tu pada tahun 2012. 6 tahun lah. Tapi sebenarnya saya rasa lah saya capai 1 juta pertama tu tahun 2010. Cuma masa tu saya tak pandai urus duit. Duit bisnes tu memang berterabur, tak masuk dalam akaun lah. Saya pun tak tahu berapa income. Tapi masa tahun 2010 tu saya dah ada 70 biji kereta. And then secara purata sebiji kereta sebulan income dia 1,500. Kalau 1,500 kali dengan 70, maknanya sebulan saya punya total sale paling-paling 100,000 kan. 100,000 kali dengan 12 bulan, kat situ saja dah 1 juta lebih kan. Tapi duit tu tak masuk dalam akaun company kan. Dapat duit, customer bayar, belum sempat masuk dalam akaun company, dah duit tu dah dibelanjakan lah. Bayar installment kereta, bayar tu, bayar ni apa semua. So tak manage duit dengan betul lah. Alright, saya rasa saya di fasa macam abang dulu. Buat 10 bisnes, saya buat macam-macam. Abang sedih. Tapi kena juga. Biasalah. Macam saya dulu, masa saya nak start tu, saya tak ada mentor, tak ada guru. Kita pakai buat je kan. Orang cakap buat bisnes ni, buat. Tapi itulah, kalau saya boleh patah balik kan, dia mana-mana bisnes pun okey je. Mana-mana bisnes okey. You cari bisnes yang bisnes tu boleh bantu selesaikan masalah orang. Dan you cari bisnes yang boleh bantu selesaikan masalah ramai orang. Kan? Lagi ramai orang ada masalah tu, lagi best lah bisnes tu kan.
Alamak, banyaknya anjing. Harap-harap dia tak kejar aku kan. Anjing ni tak pernah lah pula kejar saya. Alright, bila kita nampak peluang, kita kayuh. Cuma buat tanpa panduan. Betul, saya masa tahun 2006 tu, memang tak ada. Kita belajar kat universiti, mana kita ada belajar bisnes kan. Buat je kan. Lepas tu memang 10 bisnes yang saya buat tu semua melingkup kan. Dah lah melingkup. And then rugi pula tu. Yang saya rugi paling teruk tu, saya buat ladang sawit lah. Saya ingat bila nak berniaga ni, kena buat bisnes yang besar. Lagi besar bisnes tu, lagi banyak untung. Tapi kadang-kadang bisnes modal kecil ni pun boleh tahan juga kan. Itulah mentaliti saya dulu kan. Nak berniaga, kena berniaga besar-besar. Buat ladang sawit, beli excavator kan. Kena semua besar-besar. Nasib baik saya tak buat ladang kambing kan. Siapa kat sini mentaliti macam tu? Mentaliti nak berniaga je, mesti kena buat besar-besar. Kena buat projek mega. Kena buat loan ratus-ratus ribu. Alah melingkup kan. Kan? Kan? So kita kena buang mentaliti tu. Nak berniaga ni, kalau you tak ada pengalaman, jangan you buat bisnes yang modal besar. Jangan pergi buat loan. So kalau you nak berniaga ni, modal lah paling tinggi RM5,000. You buatlah bisnes apa pun, modal paling tinggi RM5,000. Jangan lebih pada tu. Okay? Dan modal tu mestilah daripada saving. Jangan berniaga dengan buat loan. Sebab apa? Kita berniaga ni, kita tak tahu sepak terajang bisnes tu. Kalau kita guna modal kecil, RM5,000 ke bawah, lepas tu modal tu daripada kita punya simpanan, kalau bisnes tu jatuh, kita boleh bangkit balik lah. Tapi kalau you pergi berniaga, buat bisnes yang besar-besar, apply loan, kalau jatuh tu memang terduduk lah. Silap-silap memang tak boleh bangun. Banyak kawan-kawan saya macam tu. Ada banyak lah kawan-kawan saya. Nak berniaga, buat loan RM100,000, RM150,000, RM200,000. Buat loan. Buka kedai, buka kandang kambing, buka salon, macam-macam. Lalah, bisnes tu tak ke mana, hutang kena bayar kan. So kena buang mentaliti tu. Alright, so sambung cerita. 2012 alhamdulillah saya capai 1 juta pertama. And then 2000 bisnes tu berkembang sampailah pada tahun 2015. Itu kira macam the best point saya punya bisnes lah. 2015 pernah capai sampai 5 juta. 5 juta alhamdulillah. Alright. Thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni ya. Alright. Ladang kambing kan. Okay. Banyak pula komen. Bis abang okey ke? Saya bisnes kereta sewa sekarang ni. Bisnes tu sekarang ni tempahan tu banyak, tapi saya punya kawan-kawan yang buat bisnes kereta sewa 50%, 50% kawan-kawan saya yang buat bisnes kereta sewa banyak yang dah gulung tikar dah. Dan yang sama ada dia orang pun dah jual semua kereta, dia orang pun dah buat bisnes lain. Ada yang memang banyak 50% lah. So tempahan banyak, kereta tak cukup. Tempahan kereta sewa banyak, kereta tak cukup kan. Tu masalah dia. So saya rasa nak ambil masa mungkin setahun 2 tahun lah untuk kita bina balik ekosistem tu. Kan. And then sekarang ni saya join SKV. SKV ni dia jual produk kesihatan. Dan bisnes ni yang buat duit lah. Bisnes ni yang buat duit. Kan. So ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Jadi kaya kan. Bisnes ni memang best gila lah. Sebab apa? Dia jual produk kesihatan. Tambah-tambah zaman Covid ni, memang berebut-rebut orang nak sihat. Kan? Banyaknya anjing. Agak-agak dia tak kejar aku kan. Tapi jarang anjing kejar saya. Alright. Oh ni anjing. Okay, so ada tak sesiapa yang nak saya bantu?
nak jadi kaya. Saya kaya ni bukannya setakat kaya duit tau. Kaya dari segi kesihatan, kaya dari segi kewangan, kaya dari segi masa. Saya alhamdulillah lah, saya punya jualan, saya join company ni baru 10 bulan. Jualan saya paling tinggi 800,000 dan saya punya profit sebulan paling tinggi 60,000. Dan bisnes ni saya buat 2 orang je. Saya dengan isteri saya. Tak perlu pekerja, tak perlu simpan stok. Memang kira 80% company dah sediakan. Produk company sediakan, bahan marketing company sediakan, sistem company sediakan. So kita kerja guna produk, kita kongsi je. Kan. Salam kenal, saya kerja lepas tu buat kerja sambilan. Dalam 2 bulan untung bersih 4K. Jadikah sambil-sambil kerja tambah pendapatan? Kan. Tak apa, janji buat je. Alright. Okay, modal. Saya cerita dulu. Saya cerita sikit lah kan. Alright. Ada tak sesiapa yang kenal salah seorang daripada gambar ni? Yang kiri sekali tu Pak Nel. Pak Nel ni duta kepada company ni, SKV. Yang tengah tu Puan Katika. Puan Katika ni kira dia co-founder. Puan Katika ni adalah isteri kepada Dr. Syed. Yang sebelah kanan tu Dr. Syed. Ada tak sesiapa yang kenal? So inilah company yang saya join. Modal untuk join company ni RM65.40 untuk Semenanjung. Sabah Sarawak RM72.90. Singapura pun boleh. Orang Singapura pun boleh. Modal untuk orang Singapura RM81. Kan. So tapi banyak orang dia buat tak ada ilmu. So itu yang krik-krik saya buat. Saya join company ni, saya join bulan 2 bulan Februari tahun ni. So setakat bulan lepas dah 10 bulan. Total sale 2.8 juta. Dan profit tu alhamdulillah lah 218,000 kan. Alhamdulillah kan. Sebulan 21,000 lah. Okay, saya ada join. Alright. Okay. So macam mana nak join? You klik dekat saya punya bio WhatsApp saya sekarang. You klik dekat bio, lepas tu nanti you masuk, nanti saya bagi link Telegram. You join group Telegram tu. Nanti ada link lah, you boleh daftar. Nanti tim saya bantu. Nak bisnes jangan dengar untung banyak terus nak join, kena fokus dan konsisten baru nampak hasil. Alright. Okay. Saya sambung cerita tadi. So 2015 alhamdulillah saya punya bisnes kereta sewa pernah capai sampai 5 juta setahun. Alhamdulillah lah, memang masa tu the best time lah. Tapi lepas 2015 tu bisnes tu kira struggle lah. Banyak isu. So saya tak nak salahkan siapa-siapa. Salah diri saya jugalah, tak ada ilmu apa semua kan. Okay, so masa 2015 tu dengan GST-nya, lepas tu saya pun kena bayar sistem untuk manage GST, kena ambil pekerja. Saya punya overhead tu tinggi kan. Lepas tu kena penalti LSDN-nya. Lepas tu saya punya lisensi. Saya buat bisnes sewa tu macam mana saya expand. Saya banner lisensi. Dia macam franchise lah. Macam saya buat bisnes sewa dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu saya nak buka cawangan, saya buka macam peluang bisnes lah. Dia macam franchise lah. Tapi saya panggil dia licensing. So banyaklah orang join company saya. Saya ajar dia apa semua, and then saya sediakan sistem. Saya ajar ambil 2.5% daripada dia punya sale. So alhamdulillah sampai 2015 tu saya ada cawangan satu Malaysia saya ada cawangan dekat Bintulu, dekat Miri, dekat Sabah, dekat Kuching, KL, Langkawi, Penang, Johor, semua saya ada. So saya rasa lah company saya satu-satunya company yang kita ada cawangan satu Malaysia. Satu-satunya company Melayu Bumi Putra yang kereta sewa ni ada cawangan satu Malaysia.
Tak ada company-company orang Melayu Bumiputera yang kira boleh ambil tempahan satu Malaysia. Tapi 2015 tu saya diuji macam-macam kan. Bila kita dah naik ni, macam-macam lah. Perompak Malaysia ni datang lah. Perompak dah. So dia tengok kita untung kau. So macam-macam, penalti tu penalti ni. Lalas saya nak ambil gaji pun tak nampak duit. Duit company macam kena rompak kau kan. Tapi saya cuba bayar sebab kita tak boleh nak kata apa, memang salah kita. Kita tersilap step apa semua kan. Kita berniaga, of course lah kita buat salah kan. So tak boleh nak elak, memang kena bayar. So duit company saya tu memang tiap-tiap bulan bayar tu bayar ni, sampai saya nak ambil gaji pun macam tak boleh nak ambil gaji sebab duk kerja bayar je. Bayar penalti, bayar untuk handle benda tu kan. Lepas tu bila tahun 2020 Covid datang, terus bisnes saya terpaksa ditidurkan lah. Kan orang lain kena Covid terpaksa ditidurkan, company saya kena Covid pun terpaksa ditidurkan lah. Sebab lah memang tak ada sale, tak ada income pun semua kan. Memang terciduk lah. Lepas tu saya pun cubalah juga jual produk. Sebenarnya saya masa Covid tu, masa PKP tu saya jadi stokis lah. Saya jadi stokis produk makanan. Produk tu semua bagus. Hai bang, okay. Produk tu semua bagus, cuma dia tak ada proper system lah. Tak ada proper system. Lepas tu macam banyak isu lah. Training tak ada, bahan marketing company tak sediakan. So kita nampak margin kita besar, tapi bila kita perlukan pekerja nak manage benda tu, lalah kita pun tak ada untung kan. Untung tu ciput je. So saya jadi stokis produk, beberapa produk lah. Nampak untung besar, tapi lalah duit tu tak ada. Sebab apa? Bayar tu bayar ni apa semua, kita pun tak ada duit. Lalas bisnes tu saya terpaksa stop lah sebab tak nampak untung kan. Alright, lepas tu saya join SKV. Saya join SKV pada Februari 2021. So SKV ni dia pun sama juga, dia menggunakan sistem stokis agent dulu. So dulu kalau you nak jadi kalau you nak jadi stokis SKV, modal dia 20,000 dululah. Kan. Tapi SKV ni nampak sistem stokis agent ni dia macam sistem yang ketinggalan, sistem outdated. Jom join saya, bangsa EPM, untung besar, semua HQ dah sedia, tinggal promo je, sistem kami sudah buat. Kan. Apa tu EPM? Ini curahan perasaan ke? Tak adalah, saya just berkongsi supaya orang lain pun berhati-hati. Kan. Saya memang terciduk gila lah. Bisnes saya sebelum 2015 tu, bisnes saya memang buat duit. Sebulan saya punya untung tu boleh dapat dalam 30,000, 40,000 kan. Kan. Tapi lepas 2015 tu tak nampak duit. Sebab apa? Itulah, bayar tu bayar ni, dengan GST-nya, dengan penalti sana penalti sini, dengan gaji pekerja apa semua. Memang bisnes tu memang ada sale, tapi kita duit tu habis bayar segala mak nenek, benda-benda yang dulu tak perlu pun. Sekarang ni masa lepas 2015 tu kita kena bayar benda yang tak perlu kan. Tapi tak bayar kena denda lagi kan. Memang jam lah. Bila Covid datang terus jam lah. Alright. Rajin saya, alhamdulillah saya suka pagi-pagi ni saya jalan. Sebab apa? Bila saya buat live banyak orang tengok. Lepas tu setiap kali saya buat live, confirm saya dapat saya punya terus terang cakap lah, saya setiap kali live setiap hari tu memang saya punya orang join beli produk apa semua kan. Memang satu hari tu boleh dapat dalam 20,000 kan. Hasil lah. Saya punya profit tu dalam satu hari boleh dapat dalam 2,000. You nak tak setiap hari you exercise, jalan-jalan, orang bayar you 2,000 satu hari? Kan. Ada tak? Ada tak? You jalan-jalan macam ni, jalan-jalan kan, sembang-sembang, cerita-cerita pasal aktiviti you, and then sehari you buat untung RM2,000. Kalau saya nak kan,
Orang lain kerja sebulan 2,000. Saya sehari alhamdulillah lah dengan SKV ni, dengan sistem yang dia sediakan, dengan produk yang dia bagi tu, satu hari alhamdulillah saya punya profit dalam 2,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Dan saya dah ada, saya punya ejen bawah saya ni, dia punya profit sebulan 50,000. Profit tau, bukannya sale. Sebulan 50,000. So saya nak bantu sesiapa yang nak hidup kaya, nak buat duit. Saya target, saya nak bantu ejen saya ni, dia buat profit sebulan paling sikit 20,000 dan saya target dalam masa kurang 12 bulan. Sebab apa? Saya dah buat 10 bulan saya dah buat. Saya punya profit tu purata lah 21,000. Saya sendiri buat. Tapi you kena rajin lah. Kerja saya tengok. So jangan tengok je, join saya. Sebab apa? Bisnes yang saya join ni 80% semua dah disediakan. Produk company dah sediakan, bahan marketing company sediakan, sistem dah ada kan. Kerja kita, saya bukannya promote apa sangat pun. Saya just guna produk, saya kongsi. Saya tak ada jual. Tapi memanglah setiap hari sale tu boleh pergi sampai RM20,000 kan. Saya punya untung tu alhamdulillah lah, boleh dapat dalam 2,000 satu hari. Produk apa? Ada tak sesiapa kenal partner? Macam ni, saya duk cerita, hari-hari saya cerita, ramai lagi yang tak kenal bisnes dia. Ada tak sesiapa yang kenal partner? Ni, dia punya produk ni. Saya jual produk, saya ejen SKV. Dan SKV ni dia fokus jual produk untuk kencing manis. Saya dah daftar, boleh ke tukar join dengan Abang Wahid? Kenapa nak tukar pula? Kenapa nak tukar? So you kena tanya HQ. Tapi kalau ikutkan tak boleh tu, tak boleh. Kan? Nanti orang kata saya hilang pula kan. Tak bagus lah kan. Kalau you nak, you buka akaun baru kan. Kenapa nak join saya? Kenapa tak follow je leader you? Mungkin leader tu sendu kan. Saya memang agresif. Sebab apa? Kenapa saya agresif? Sebab saya sebelum saya join SKV ni memang boleh dikatakan saya ni hampir gila. Saya diuji macam-macam, dengan LHDN-nya, dengan bisnes, dengan kena samannya, dengan hutangnya apa semua. Betul tu. Masa saya join ni, saya almost gila. Masa saya daftar jadi ejen SKV, masa saya jumpa founder tu, duit dalam poket saya ada RM27. RM27. Lepas tu duit dalam saving saya tak sampai RM200. Sebab apa? Saya nak isi minyak tak boleh. Kan kalau kita pergi stesen minyak, kita pakai debit card. Kalau kita swipe tu, dalam debit card tu kena ada RM200, barulah boleh isi minyak. Saya pergi stesen minyak nak isi minyak tak boleh. Sebab dalam kad tu tak sampai RM200. Dalam poket RM27. Lepas tu dalam account company ada duit, tapi saya nak pakai tak berani. Sebab apa? Itulah duit reserve untuk saya pakai. Tak tahulah berapa bulan. Sebab apa? Bisnes saya memang hancur lebur, berkecai, langsung tak ada income. Saya dah start kena saman semua sebab tak boleh bayar hutang. Buatlah SKV sangat mantu, dah ada sistem, tinggal buat je, semua dah disediakan. Alright, saya sedang mencari sesiapa yang nak saya bantu. Saya target siapa yang join saya ni, dia boleh buat profit RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan. Kalau ada sesiapa yang berminat, you klik dekat bio WhatsApp saya sekarang. Daftar. Modal dia RM65.40 untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. So hari ni saya nak cerita macam mana dalam 10 bulan saya boleh buat jualan 2.8 juta. Kan? Ada tak yang nak tahu? Betul tu bang, nak join macam ni kena ada leader yang agresif padu. Kan? Saya agresif tu sebab tu lah, ada pressure. Saya memang betul tuan-tuan, saya masa bulan 1 tahun ni saya almost gila lah, macam nak gila. Saya duduk kat rumah termenung kan, rasa nak marah. Saya macam kenapa Tuhan buat aku macam ni? Kenapa? Saya macam tu kan.
Kenapa aku diuji? Aku tak ada buat salah siapa kan. Aku solat, aku bersedekah, aku bayar zakat apa semua. Tapi kenapa aku diuji macam ni? Kenapa sampai aku bisnes aku dah okey apa semua, tak apa. Kenapa? So saya macam rasa pressure kan. Tapi itulah, saya ingat itu adalah ujian. Itu Tuhan nak hukum saya. Tapi sebenarnya itulah rahmat. Itulah rahmat saya. So apa saja yang Tuhan bagi kita ni sebenarnya itulah yang terbaik untuk kita. Betul tak? Saya ingat ini Tuhan tak sayang aku ni, ini Tuhan saja nak hukum aku ni. Saya fikir macam tu kan. Tapi bila saya fikir-fikir balik, sebenarnya itulah rahmat. Itulah yang terbaik untuk saya. So apa saja yang Tuhan bagi tu sebenarnya itulah yang the best untuk kita. So sekarang ni kenapa saya cakap macam tu? So dulu saya buat bisnes kereta sewa kan. Memang struggle. Nak kena banner sistem, lepas tu nak kena ada pekerja, nak urus pekerja, nak handle cukai, nak kena handle tu kan. So pening kepala. So saya punya sale pun boleh dapat dalam 500,000 kan, 500,000 sebulan kan. Tapi nak ambil duit 5,000 pun tak boleh. Sebab apa? Komitmen tu terlalu banyak. Bayar tu, bayar ni, tak nampak duit. Lepas tu memang sebenarnya saya nak keluar daripada bisnes tu. Nak keluar, tapi saya terperangkap. Sebab apa? Saya dah buat bisnes kereta sewa tu dah lama, 2006. Kalau saya pergi buat bisnes lain, nanti saya punya follower, orang pekerja pun dia ingat ni founder dah tak fokus kan. Tak boleh. So saya stuck dengan bisnes tu. Tapi bila COVID datang je, memang bisnes kereta sewa tu tak boleh jalan. So itulah signal untuk saya exit, saya keluar. Dan bila saya keluar tu, saya carilah the best business kan. The best business. Sebab apa? Tuan-tuan, saya jatuh ni bukan jatuh kosong lah. Bukan nak bangga diri. Bisnes saya jatuh, saya bukan jatuh kosong. Saya jatuh ada pengalaman kan. So that's why saya boleh bangkit cepat. So bila bisnes saya dah total collapse, Februari saya join SKV. Memang masa saya join tu memang saya totally from bawah. Duit dekat dalam poket RM27, duit dalam saving tak sampai RM200, duit dalam akaun company ada RM16,000. Nak belanja tak berani. Itulah keadaan saya, tuan-tuan. So saya pun pernah jatuh sampai kat bawah. So saya nak sesiapa yang pernah alami benda ni ataupun sedang mengalami benda ni, saya nak bantu. Saya nak bantu you bangkit balik. Dan saya target siapa yang join saya ni boleh buat profit RM20,000 sebulan dalam masa ni. Tapi you kena gila-gila lah. You kena gila-gila, tak boleh manja. Kalau saya cakap buat live. Jangan malu lah Cik Wahid, segan lah, tak tahulah. You jangan mentaliti orang miskin. Kan? Mentaliti orang miskin ni, dia suka bagi alasan. Tak reti lah, malu lah, nanti orang kata lah, bla bla apa semua kan. So kalau you nak buat, you decide nak join, you buat betul-betul. Sebab bisnes SKV ni pada saya lah, berbanding dengan bisnes lain 100 kali ganda lebih mudah. Sebab apa? Produk dia, produk kesihatan, sebenarnya SKV ni dia boleh settlekan banyak penyakit. Kan? Cuma sekarang ni dia punya fokus adalah kencing manis. Dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah kencing manis? Ataupun you ada masalah, ada family ke siapa-siapa yang ada kencing manis? Ada tak? Saya kalau saya buat live, bila saya tanya siapa yang ada kencing manis, confirm memang ada orang kencing manis. Kan? Sebab apa? Kalau kita ada kawan yang sebaya dengan kita 10 orang, 2 orang confirm ada kencing manis. Maknanya 20%. Ada, tak ada. So kalau you tak ada, tapi mungkin family you ada. Macam saya, arwah mak saya pun kencing manis. Alright, so kencing manis ni sebenarnya SKV dia ada produk yang boleh. Kencing manis ni dia tak ada ubat lah, dia tak ada penawar. Kalau kau dah kena kencing manis tu, memang kena hadap lah. Tapi kencing manis ni boleh dikawal. Dipanggil reverse diabetes. Kan? So SKV dia ada produk, dia ada teknik, dia ada formula macam mana nak reverse diabetes tu. Dan dia punya cara tu very simple lah. Dekat luar sana macam-macam lah
Doktor kena apa, kena keto lah, kena tu lah, kena ni, kena reverse lah, makan macam-macam. Macam SKV ni, dia memang ada formula. Sebab apa? Founder dia tu doktor. Founder dia Dr. Syed. Dia memang pengalaman, dia memang pakar. Alright, so produk SKV ni memang ada KKM, ada Jakim, semua. You makan, saya makan, okey, jual pun tak ada masalah. Salam, abang kerja apa? Saya ejen je, saya ejen SKV. Ni ni produk ni. So kenciman ni, ni produk dia. Tapi sebenarnya kalau you nak settlekan masalah kenciman ni, sebenarnya sini je. Dan you jangan tunggu dah kena kencing manis barulah you nak rawat kan. So tanda-tanda orang tu nak kena kencing manis, dia badan dia besar kan, perut dia buncit kan, so dia kebal-kebal kaki dia. So sebelum you sampai ke level kaki kena potong, so better kita mencegah, better kita kontrol benda tu. So nak set untuk you hidup sihat, sebenarnya you kena make sure you punya perut tu bersih lah, kan. Siapa kat sini yang ada masalah berat badan? Siapa kat sini ada perut buncit, kan? Macam saya dulu, berat badan saya 81 kilo. 81 kilo. Saya, kalau berat saya ni dah lebih daripada 75 kilo, maknanya saya dah masuk kategori overweight. Saya perut buncit. Dekat Malaysia ni 50% penduduk Malaysia ni gemuk. Kalau Malaysia ni ada 33 juta orang, lebih 15 juta orang ada masalah berat badan. Sama macam saya dulu lah. Berapa kilometer saya jalan? Saya boleh jalan sampai sejam sampai 2 jam. Saya boleh jalan non-stop. So alhamdulillah lah, saya bila saya guna produk SKV ni, kesihatan saya makin okey, stamina saya okey, kewangan pun okey alhamdulillah kan. And then saya ada masa. Saya tak ada kerja dengan siapa-siapa. Saya kerja sendiri. Perlu. Sebab apa? Kita ni kalau you tak nak makan produk, you kena make sure you kena makan makanan sihat. You kena makan banyak sayur, you kena makan buah, lepas tu you kena makan makanan yang macam nenek moyang kita makan dulu. 50 tahun dulu, 60 tahun dulu. Yang makanan yang tak ada bahan pengawet, makanan bukan prosesi. So kalau you kalau you boleh makan produk yang kalau you boleh makan makanan yang macam nenek moyang kita makan dulu, you tak perlu suplemen. Tak perlu suplemen. Mana beras tu beras yang betul kan. Lepas tu you makan sayur, makan ulam-ulam, makan buah. You tak perlu ambil suplemen. Tapi sekarang ni, boleh ke kita follow nenek moyang kita? Kan? Rasanya susah kan? So kita akan makan benda-benda yang tak sihat. Kita akan makan makanan proses kan? So makanan tu lah yang dipanggil cytostorm. Dia akan, bila kita makan tu, dalam badan kita ni kita tak rasa, tapi dalam badan kita ni berlakulah ribut keradangan. So keradangan ni dia akan attack macam-macam lah. So kalau hari-hari kau makan benda-benda yang tak sihat, McD, KFC segala mak nenek tu kan, lama-lama itu yang datang punca penyakit. So suplemen ni untuk kira macam suplemen ni dia ada bahan anti radang. So kita makan benda yang boleh menyebabkan keradangan, dan kita makan suplemen ni dia macam stop. So badan kita okey lah. So mentality orang, bila dia makan suplemen, dia rasa badan dia okey, dia stop. Tapi dia makan lagi benda-benda yang menyebabkan keradangan tu. Itu yang jadi tak boleh. So pada saya lah, suplemen ni you kena continue makan. Dia suplemen ni macam baja lah, macam pokok kan. Pokok kita tanam, kita tak jaga dia tak mati. Dia tak mati. Tapi pokok tu terbantut kan. Lepas tu mudah kena penyakit kan. Lepas tu tak berbuah kan. Tapi kalau pokok ni kita tanam, kita siram dia, kita jaga dia, kita letak baja kan. So pokok tu dia sihat. Dia kalau kena penyakit pun dia boleh lawan. Lepas tu dia boleh berbuah, dia boleh segar kan. Sama juga macam manusia.
Kalau you tak makan suplemen, you tak mati. Tapi jadi macam banyak orang lah. Macam saya dulu kan, saya pun dulu tak makan suplemen, tapi mudah sakit, stamina pun tak ada kan. Dah umur 40 ni, banyak orang laki kan, kalau you tak makan suplemen, orang laki 40 tahun dah mati pucuk dah. Kan. Waalaikumsalam. Berapa harga produk bang? Kalau you nak dapat harga-harga, you klik dekat bio WhatsApp saya. Sekarang ni ada promosi tau. Ada promosi. You WhatsApp saya, nanti you join group Telegram. Sekarang ni ada promosi. Murah je. Nak jadi ejen pun boleh. Alright. Ni air kosong je tau. Ni air kosong. And then saya campur jugalah Fitech. Alright. And then macam SKV ni, setiap bulan dia ada promosi. Kalau ada promosi, saya akan inform dalam group Telegram. So you klik dekat bio WhatsApp saya. Nanti saya bagi link Telegram. You masuk dalam tu. Kalau nak tanya soalan ke apa semua, boleh tanya. Lepas tu macam ada promosi pun, saya akan inform. Nak beli saja pun boleh, nak jadi ejen pun boleh. Produk apa? Tu. Ni produk ni. Saya jual produk untuk kencing manis. Okey, saya cerita lagi macam mana kita nak settlekan masalah kencing manis. Sebenarnya nak settlekan kencing manis ni, dia ada 3 produk je you kena beli. First kali you kena beli Nutrell. Nutrell, sekejap saya tunjuk. Nutrell. Mana? Sekejap. Saya punya bag ni macam Doraemon. Ni, siapa pernah tengok ni? Nutrell. Okey. So, orang kencing manis ni biasanya dia badan dia besar. Dia ada masalah obesity kan. So, sebelum you makan apa-apa suplemen, you kena make sure usus you tu bersih. Dan benda ni pun memang ada hadis Nabi. Nabi sendiri pun pernah bersabda, punca banyak penyakit datangnya daripada perut kita. So Nabi pun cakap, kalau you nak make sure hidup sihat, you kena cuci you punya usus. So zaman Nabi dulu, Nabi cakap, minumlah teh sena. Teh sena ni bila you minum daun teh sena lah. Bila you minum, memang you akan membuang lah. You akan saya pun pernah minum. Memang lepas minum tu memang membuang lah. So teh sena ni dia akan cuci usus. Cuma problem dia, teh sena ni dia tak sedap lah. Dia macam you ambil rumput lepas tu you keringkan, you rendam dalam air, you minum. Macam minum air rumput lah. Setengah orang dia tak boleh. Saya sekali minum lah. Lepas tu memang saya tak minum lah. So SKV dia modified, dia buat produk yang sedap. Ni Nutrell. Dia rasa apple. Dalam ni pun ada teh jugalah, tapi dia jenis teh green tea lah. And then dia ada bahan-bahan macam prebiotik semua. So bahan ni bila dia masuk, dia bagus untuk bakteria dalam perut. Lepas tu dia pun ada fiber. Dia ada fiber. So macam kita ni, macam saya kurang makan sayur, kurang makan buah kan. So saya pernah dulu, bila berat badan saya naik kan, 81 kilo, perut saya buncit kan. Lepas tu saya pernah ada masalah buasi. Saya pernah berak berdarah. Siapa kat sini biasa berak berdarah? Macam mana you nak beli? You klik dekat bio WhatsApp saya. Ada tak dekat sini yang you ada masalah berat badan, perut you besar apa semua, and then you berak berdarah? Saya pernah berak berdarah. So saya pun rasa takut lah. Pergi tandas berak-berak keluar darah. Saya pernah. So tu tanda-tanda buasir. Lepas tu berat badan saya bertambah. Lepas tu saya kurang makan fiber. So bila you kurang makan fiber, so you punya pundi berak tu dia macam dia tak kuat lah. So lama juga lah, berminggu-minggu saya berak berdarah kan. Risau memang terus morong saya. Tapi saya amalkan benda ni. So dalam ni ada fiber. So sekarang ni dah tak ada dah. And then berat badan saya pun dah turun kan. Dah turun apa semua. So sekarang ni berat badan saya maintain 75 ke bawah. Macam mana you nak beli? You klik dekat bio WhatsApp saya. Lepas tu nanti you masuk group Telegram. Sebab apa, SKV ni kadang-kadang dia ada promosi. Dia ada promosi. Kalau ada promosi, saya inform dalam group, you boleh beli harga promosi. Kan? Alright. So saya mencari sesiapa yang nak jadi ejen. Nak beli produk pun boleh, nak jadi ejen pun boleh. Macam saya dah join dah 10 bulan. Alhamdulillah saya punya jualan
2.8 juta. Saya punya profit dalam 200,000 lebih lah. Alhamdulillah, sebulan dalam 20,000 purata. Alright. Takut anjing ke bang? Saya okey je, anjing kat sini okey. Dia jinak, dia tak serang. Banyak anjing kat sini. So anjing ni kita jangan lari. Kalau kita lari dia kejar. Kan? Alright. So make sure kalau you ada kencing manis ke, ataupun you belum kencing manis, you nak jaga kesihatan, make sure you punya usus tu bersih. Macam SKV ni, saya dah 10 bulan makan. So SKV ni saya tak risaulah. Sebab apa? Produk ni formulasi daripada doktor. Doktor yang buat. Lepas tu dia ada KKM, ada Yakim. So memang secure, memang selamat. Saya dah 10 bulan makan. Alhamdulillah, so far okey, tak ada masalah. Perut pun dah kempis kan. Lepas tu saya ada stamina kan. Saya jarang sakit lah. Saya jarang. Memang kalau nak cakap demam tu memang tak ada lah. Kota Barisan. Betul. Akak dah join semalam. Lepas tu apa perlu buat? Dah join. Nanti HQ akan bagi training 5 hari. Follow je training tu. Lepas tu nanti dalam kita punya group pun ada video-video tutorial. Tengok, make sure tengok semua video tutorial. Bagi faham tentang produk, bagi faham tentang kita punya marketing plan. Lepas tu make sure lah, the best adalah macam saya masa mula-mula tu, saya beli semua produk. Saya guna. Sebab apa kita nak jual, kalau kita sendiri tak guna, tak boleh. So saya guna. Lepas tu memang produk tu berkesan, barulah saya promote. Macam saya first kan, saya daftar. Lepas tu saya beli semua produk, saya guna. Lepas tu memang nampak kesan. Lepas tu saya share lah. Mula-mula tu saya fokus jual kopi. Sebab kopi ni semua orang beli kan. Lepas tu saya start promote Nutrel. Lepas tu saya start promote Fitech. Lepas tu saya start promote macam-macam. Tu you kena pilih satu produk, satu core produk. Masa saya mula-mula tu saya fokus jual kopi. Lepas tu macam promote tu saya banyak pakai TikTok lah. Kadang-kadang you kalau you join, you kena buang mentaliti menjual. You jangan jadi salesman, you jangan jadi penjual. You jadi mentaliti macam mana saya cakap, macam mentor saya cakap, jadi marketer. Jadi pemasaran, jadi pemasar. Jangan jadi salesman. Sebab apa? Orang tak suka salesman kan. Kita nak jadi marketer, pemasar. So macam mana? So saya tak ada menjual. Masa saya live ni saya tak ada jual kan. Saya just kongsikan apakah result. Macam saya kan, saya tunjuk result kan. Saya boleh berjalan sejam kan, boleh bercakap, stamina, power kan. So sambil-sambil saya cerita ni, saya jawab. Lepas tu InsyaAllah, Alhamdulillah, memang satu hari boleh buat sale 20,000 kan. Tapi kena rajin lah, jangan malu kan. Macam saya banyak lah dekat TikTok, saya buat video-video. Saya bancu kopi, saya buat video kan. Saya minum produk and then saya banyak buat konten. Zaman sekarang ni zaman konten. Dan Alhamdulillah, memang hari-hari orang order, hari-hari orang mesej nak jadi ejen kan. Itulah pasal, betul bang, jangan lari. Kalau dia kejar abang duduk je. Kedai kat mana? Saya tak ada kedai. Bisnes ni 100% online. Tak ada kedai, tak perlu kedai. Sebab apa? Bisnes ni kita tak payah pegang stok. Kita guna, kita promote. Lepas tu ada orang nak beli, kita submit order, HQ yang akan post. And then sekarang ni cepat, 1 hari 2 hari boleh sampai. Kadang-kadang ada juga customer, dia order hari tu juga dia dapat. Dia cepat. Kita pakai Ninja Van. Alright. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu buat profit lah, buat profit 20,000. Alright. So tadi saya nak cerita lah macam mana saya buat jualan 2.8 juta dalam masa 10 bulan. So saya 3 benda je saya buat. Alright, ada tak nak tahu? Okay, so apa benda saya buat? Okay, yang pertama sebenarnya saya buat bisnes ni, saya buat saya tag team. Saya berpasukan. Saya buat dengan isi saya je. Okay, so kerja saya tarik leads. Ini ya, you tulis ya. Saya buat bisnes ni 2 orang. Saya buat dengan isi saya. So kerja saya tarik leads. And then isi saya
kerja dia adalah closing. Maksudnya saya buatlah marketing, saya buat live, saya buat content, saya buat video dekat TikTok kan. Tapi sekarang ni TikTok very powerful, very powerful kan. So kerja saya adalah tarik leads. Tak kisahlah leads tu dia nak beli produk ke, dia nak jadi agent ke. Kerja saya tarik leads. Lepas tu bila leads masuk, isi saya yang akan buat penerangan, dia yang akan closing. So alhamdulillah lah, satu hari boleh dapat dalam, kalau agent tu 8 orang, 10 orang every day. Tapi ada juga yang tak nak jadi agent, nak beli produk je. Sama, isi saya dia akan closing, dia akan assist untuk customer tu order. Alright. So macam mana saya tarik lead? So sekarang ni yang paling berkesan lah, ada tak nak saya share apakah teknik yang paling berkesan untuk tarik leads? Nak dibantu, nak tahu, okay, ada tak macam mana saya tarik leads? So ini saya dah buat macam-macam, tapi inilah yang paling berkesan. Macam makin kurang je, macam ramai tak minat ataupun you dah WhatsApp saya dah. Kan? Ada tak nak tahu macam mana saya tarik leads? Ya Allah. Dan saya dah cuba macam-macam jenis teknik, dan teknik ni yang paling berkesan. Okay, so macam mana saya tarik lead? Saya buat live lah. Macam ni kan. Saya buat live TikTok ni. Inilah tarik leads. So saya berjalan-jalan pagi-pagi, dan saya cerita. Lepas tu insyaAllah lah memang ada. Kadang-kadang satu hari tu bila saya live tu memang ada 30-40 orang akan mesej nak jadi agent ataupun nak beli produk. And then along the way tu saya cerita, saya jawab soalan. So saya kerja saya adalah buat marketing, tarik leads. Macam mana marketing? Marketing ni buat orang nampak. And then saya buat live, saya buat pagi. Saya buat pagi kan. So daripada pukul 7 tadi saya buat. Sebab apa, saya biasa juga buat TikTok live malam, tapi memang tak banyak view. Sebab apa, rasanya malam ni ramai sangat orang buat live. So pagi-pagi ni tak ramai orang buat. Orang baru nak start pergi kerja kan. So saya buat live pagi, memang tadi pun dah 400 orang mata mandang kan. So saya buat live, every day saya buat live. And then masa saya live tu, bukannya saya cerita pasal produk pun, saya cerita pasal lifestyle saya. Saya cerita tentang kisah saya. So dekat situ, orang yang sama macam saya, pernah struggle, pernah ada hutang, pernah jatuh kan. So dia rasa connected. Dan saya cerita, saya bangkit balik kan. Lepas tu dia pun, aku nak follow dia. So dekat situlah saya dapat rekrut agent. Saya tak ada cerita pasal sistem bisnes tak. Saya just cerita diri saya. So you all pun, you kena cerita diri you kan. So you join company, and then kalau you tak ada result lagi kan, macam saya masa mula-mula tu, saya tak ada result lagi, saya cerita pasal result agent-agent yang dah berjaya kan. So saya cerita tentang saya punya leader, saya cerita tentang saya punya kawan-kawan agent-agent SKV yang dah berjaya, dah buat duit kan. So dekat situ orang nampak, walaupun saya belum ada result lagi masa tu, tapi orang nampak, dah ada orang berjaya, dah ada orang buat duit kan. So orang tertarik nak join. And then dekat situlah saya start membina saya punya team. Bulan pertama je saya buat live, saya dapat rekrut dalam 30 orang. And then dalam masa 4 bulan pertama lah, 4 bulan pertama saya punya sale paling tinggi 14,000. So bila you join, bila you promote, tak ada orang beli ke kan, you jangan give up. You kena buat benda ni consistent, every day, non-stop, selama 3 bulan. Sebab apa? Apa yang you buat hari ni, kesan dia lagi 3 bulan. Kan? Selamat pagi. Alright. So macam tadi yang tanya kan, dah daftar, so apa kena buat? Make sure you faham semua produk, you cuba semua produk, dan you keep promote, keep sharing. Jangan menjual. Macam saya hari-hari saya buat live, hari-hari saya akan buat konten kan. Konten tu tak kisah, sama ada saya ambil video yang HQ sediakan, ataupun saya buat video yang saya sendiri, ataupun saya jawab soalan. Kadang-kadang TikTok ni best juga. Kita upload video dekat TikTok, tiba-tiba orang tanya. So untuk jawab soalan prospek tu pun kita boleh buat konten. So sangat mudah. Sekarang ni sangat mudah. Kan? Ada lagi kan dengar saya punya live ni? Kan? Ada lagi ke? Okay. So apa lagi yang saya buat untuk tarik konten? So
saya sekarang ni saya fokus dekat TikTok. Dan the best, paling best dekat TikTok ni, dia lebih baik daripada media sosial yang lain macam IG ke Facebook. TikTok ni saya perasan bila kita live kan, walaupun orang tu dah keluar daripada kita punya live, sebenarnya dia masih boleh dengar lagi. Macam dia buka apps TikTok ni kan, lepas tu dia keluar, dia buka WhatsApp, dia masih lagi boleh dengar. Itulah kelebihan TikTok. So orang masih boleh mendengar kita punya apa yang kita cakap. Kalau dia tak tengok pun dia dengar. Kan? So okay, lepas tu so you make sure lah you cuba buat konten. Satu hari at least satu konten. Tak kisahlah konten tu you ambil daripada HQ ataupun you buat. Semalam pun saya buat konten, saya rakam video anak saya. Anak saya ni susah makan sayur kan. Dah 12 tahun. Memang kalau paksa macam mana pun dia tak akan makan sayur. So saya suruh dia minum Vitec. Sebab apa? Vitec ni dia macam kita makan buah dengan makan sayur lah. Sebab memang dia tak makan sayur. Tapi Vitec dia boleh minum. Saya rakam video, saya suruh dia bancuh Vitec. Kan? So saya tak risau sangat. Sebab apa? Budak-budak ni kalau jenis tak makan sayur bahaya tau. Nanti dia tak ada fiber kan. So nanti macam-macam penyakit. So bila ada Vitec ni, anak saya dia suka lah ni Vitec ni. Ada tak kat sini yang ada anak yang susah makan sayur, yang memang picky eater? So saya buat konten. 2 hari lepas pun saya buat konten. Saya buat konten apa tah? Saya buat konten kisah hidup saya, kisah jatuh bangun saya. Konten tu sekejap je saya buat, sejam je. Saya pergi ambil gambar-gambar lama, saya combine. Lepas tu saya buat macam movie sikit lah. Seminit je. Video tu viral. Lepas tu orang tengok video tu, orang terus WhatsApp PM nak jadi agent. Jangan. So bila masa you decide untuk berhenti kerja, okay, so you join mana-mana business, you buat business tu, make sure income you daripada business tu sama macam gaji. Okay, tu yang pertama. You kena make sure you kena bina business tu, income you tu sama macam gaji. Okay, lepas tu you kena make sure you kena ada saving 6 bulan. So kalau you punya gaji tu 3,000 sebulan kan, 3,000 sebulan, so you kena ada saving 3,000 kali dengan 6 bulan, 18,000 lah. You kena ada saving dalam akaun you 18,000 ringgit. And then business tu dah buat duit kan. So barulah you decide untuk berhenti kerja. Kalau you masuk mana-mana company, you berhenti kerja, sebab apa? Business ni dia ambil masa. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan kan. So along the way tu you ada backup untuk guna. Masa saya buat bisnes kereta sewa tu, selepas 5 tahun baru saya berhenti kerja. Bila saya punya income tu dah lebih daripada gaji saya, lepas tu saya punya hutang-hutang semua tu saya dah settle, baru saya berhenti kerja. 5 tahun. Alright. Okay, so sambung cerita. And then macam TikTok ni bagus. Tak kisahlah kita buat live ke, kita buat video ke. So video-video ni kita boleh download tau. Kita boleh download. Lepas tu saya macam live ni, lepas ni saya akan download, saya akan upload dekat saya punya YouTube. Lepas tu saya buat ekstrim sikit lah. Saya akan buat live streaming. Video ni saya download, lepas tu saya live streaming balik dekat saya punya Facebook. So saya live streaming tu, benda tu ulang-ulang je, kadang-kadang sampai 6 jam. And then kadang-kadang tak ada orang tengok, tapi memang akan ada orang yang akan WhatsApp, berminat nak beli produk lah, nak beli ni kan. So saya kerja saya pagi je. Lepas tu yang lain tu semua mostly auto. And then kalau ada leads masuk, isi saya yang akan tolong handle. So saya buat 2 orang. Alright. So itu ya. Itu dah 3 benda yang saya buat. Saya ulang balik. Yang pertama, saya bekerja sama dengan saya punya isi. Saya buat 2 orang. Yang kedua, saya buat konten dekat TikTok. Buat konten dekat TikTok. Tak kisahlah apa saja video, live ke. Yang ketiga, apa saja konten dekat TikTok ni saya download, saya reshare dekat saya punya Facebook, dekat saya punya YouTube, dekat Twitter, dekat WhatsApp status, dekat Telegram, semua. So dekat situlah saya dapat tu. So kerja dia tak ada susah mana kan. So you boleh buat.
Faham tak? Faham tak? Semua orang boleh buat. Kalau nak belajar macam mana nak live streaming tu, you boleh tengok dekat YouTube je. Saya pun belajar kat YouTube. Saya pakai software OBS Studio. Lepas ni video ni saya akan download, saya akan live streaming dekat saya punya Facebook. Kadang-kadang tak ada orang tengok, tapi kadang-kadang ada juga WhatsApp masuk. Nak jadi agent apa semua. And then make sure dekat you punya media sosial, saya pesan tips tambahan, dekat you punya media sosial, make sure you letak link WhatsApp. You jangan letak apa semua kan. You letak link WhatsApp supaya bila orang nak tanya, dia terus boleh WhatsApp you. You terus boleh capture nombor WhatsApp dia. Lepas tu dekat media sosial, make sure ini yang ramai yang saya kadang-kadang kelakar kat orang WhatsApp saya. Ramai yang buat silap lah. Ada tak nak tahu? Ini sangat penting lah. Ini sangat penting. Semalam ada orang WhatsApp saya. Saya nak save nombor WhatsApp dia. Nama WhatsApp dia Bakal Jenazah. Tu pada saya bodoh lah. You nak berniaga, lepas tu you pergi save. You pergi save nama yang tak betul lah, nama fake kan. So kalau you nak berniaga, make sure semua media sosial you tu you guna nama betul. Jangan pakai nama fake, jangan pakai nama glamour, jangan nama. So sebab apa kita nak berniaga? Kalau you pakai nama fake, nama glamour, susah you nak buat sale. So make sure dekat semua media sosial, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, make sure you letak nama betul. Jangan pakai nama fake. Kan? You tengok balik. You tengok balik WhatsApp you kan. Apakah nama yang you save? Kadang-kadang kelakar nak berniaga tapi pakai nama fake. Orang nak beli pun takut. Adakah orang nak beli dengan Bakal Jenazah? Kalau you Bakal Jenazah WhatsApp you nak jual produk, you nak beli tak? Confirm you tak nak beli, takut kan. So tu lah, banyak orang dia bengong kan. Dia nak berniaga tapi dia lupa tengok diri dia. Dia sibuk jaga tepi kain orang, tapi dia lupa nak tengok diri dia sendiri kan. Betul tak? Banyak orang dia sibuk hal orang, tapi hal sendiri dia tak perasan. Ada lagi ke dengar saya punya live ni? Thank you yang menonton, thank you yang share video ni. Ada ke? Alright, lepas tu and then make sure lah, ini tips tambahan lah. Make sure dekat media sosial you, dekat semua media sosial, make sure you letak gambar yang kemas. Gambar yang tengok dekat saya punya TikTok kan, saya letak gambar saya pakai suit, pakai tie kan, background pun merah apa semua kan. So make sure semua gambar tu seragam dekat you punya media sosial. Sebab apa? Kita ni nak berniaga, belum apa-apa lagi, belum buka mulut lagi, orang dah reject lah. Lepas tu kalau kita pakai nama fake, kita letak gambar anak kita letak gambar kereta, gambar tak apa-apa kan, dah lah dia belum apa-apa lagi, orang dah reject lah. Bila you letak gambar yang tak betul, memang confirm reject lah. So kerja kita adalah untuk mengurangkan rejection. Macam mana kita nak kurangkan rejection? So profile tu kena nama betul, gambar pun biarlah letak gambar macam businessman lah kan. Setengah orang dia nak berniaga, letak gambar profile gambar anak. Bengong lah. Bengong memang. Tu ke, saya dah buat dah Tuan Wahid, saya dah promote tapi tak ada orang beli. Aku tengok gambar dia, gambar kereta. Siapa nak beli dengan kereta? Kan? Macam ni Farizal Nuralia ni. So you janganlah letak gambar you pakai mask. Kan? Orang ingat ni orang ingat ni apa ni kan. So you letak gambar betul. Siapa lagi? Ni Azmi ni bagus. Kan? Zaf ni dia tak clear. So make sure you letak gambar yang clear. Kan? TST ni kalau boleh gambar tu background tu biar kosong, jangan ada apa-apa ni. Sebab apa? Tak clear. Macam Samboy ni nampak tapi dia tak clear. Kalau boleh you pakai gambar macam saya ni. Gambar kita, background tu you kosong je. Yes ball. So itulah. Lepas tu kalau boleh you pakailah nama betul. Macam siapa ni, Farizal Nuralia ni, nama dah betul dah. Nama dah. Tapi Farizal Nuralia ni you combine kot nama kan. So you bukan nama betul you kan. So
tukar. Hayati Hayat 74. So kalau boleh you jangan ada nombor-nombor kat belakang 74 ke 9. Itu tarikh tahun lahir kan. So kalau boleh, kalau Hayati Hayat, you letak Hayati Hayat. Kalau boleh pakai nama betul. Najai 98. Ni sama juga. Sama. Najai ni bukan nama betul you kan. Noraini 447. Kalau boleh jangan ada nombor-nombor kat belakang tu. Kan. Kanak-kanak kan. Hidayah Razali ni dah okey dah. Gambar dia, lepas tu dia background dia ni. Macam nak magic. Ni bukan nama betul you kan. So you sendiri pakai nama fake, you nak berniaga susah lah. Kan. And then Nudge Magic, make sure you letak gambar yang background dia kosong. Jangan ada gambar-gambar pokok ke belakang tu. So benda ni yang you buat, benda yang simple thing ni, yang akan meningkatkan orang untuk beli dengan you. Hayati kan. So background tu make sure remove background. So biar letak muka kita. Akak cari gambar yang cantik. Gambar macam business woman kan. Pakai cantik-cantik apa semua, background tu kosong. Itu kalau akak buat tu confirm. And then make sure you tukar dekat semua. Dekat TikTok you tukar, Facebook tukar, WhatsApp tukar, IG, semua biar seragam. Kan? So barulah ni banyak orang saya dah promote Tawahi, saya dan ni apa semua, tak ada orang beli. Memanglah aku tengok ada seorang tu letak gambar kepala lori. Kepala otak dia macam mana kau nak niaga? Orang nak beli pun takut. Siapa nak beli dengan kepala lori? So itu dipanggil windfall lah. Windfall. Saya belajar dengan Cina. Assalamualaikum bang, pergi kerja ke? Saya tak kerja, saya kerja sendiri. Kan. Alright, apa lagi? Okay, so bila you dah tukar you punya media sosial ni, you dah tukar. So saya nak share benda kedua yang ni kalau you buat ni very powerful lah. Very powerful. Nak tak tahu apa benda nombor 2 ni? Dan ramai orang tak buat. Dan benda ni saya buat memang boom, saya punya bisnes tu meletup. Very simple je. Kan? Very simple je. Dan yang ni saya belajar dengan kira mentor saya lah. Mentor saya ni dia kira macam dalam takaful dia ni kira top lah dalam Malaysia. Saya belajar dengan dia. So masa dia join takaful tu, mula-mula tu dia promote tak ada orang beli kan. Lepas tu dia almost give up. Lepas tu dia belajar dengan mentor dia buat benda ni. Dia buat benda ni dan sekarang ni dia punya income dia, itulah dia share sebulan 200,000. Dia punya income. Bukannya sale tau, income dia sebulan 200,000. Memang power. Dia share dengan saya. So benda ni yang very good, very powerful. Ada tak yang nak tahu apa benda tu? Dan saya pun terlepas pandang benda ni. Okay, so nombor 2, bila you dah repair semua you punya media sosial ni, nombor 2, you jangan terus promote. Saya jual produk. Kadang-kadang banyak orang dia ambil poster kan, dia post dekat dia punya media sosial produk-produk. Memang orang takkan beli. Benda kedua yang you kena buat adalah you kena minta sokongan. So macam mana nak minta sokongan? Okay, saya bagi contoh lah, beberapa contoh yang saya buat. So saya tulis dekat saya punya Facebook. Salam bisnes kereta sewa saya jatuh. Sekarang ni saya jadi ejen SKV. Doakan saya bangkit semula. Amin. Saya tulis tu dekat saya punya Facebook. Saya buat benda tu tak silap saya bulan 3 macam tu. Dekat posting tu, dekat komen beratus-ratus. Saya punya kawan, family kan, orang yang tak pernah komen, dia orang komen. Dia orang doakan. Beratus, memang viral benda tu. Memang viral. So dekat situ saya tak jual produk. Saya tak ada promote produk. Tapi orang dah tahu saya dah jadi ejen SKV. Alright. Dapat tak? Batuk pula. Minum dulu. Bagus. Nah, siapa ni? Buri Ginom.
Tengok Borigino, you pakai nama fake. Kan? Pakai nama tak betul kan. Lemak jatuh tudung. Kalau boleh you tukar, letak nama betul. Kan? AD911 sama. You kalau boleh you letak nama betul. So dekat Facebook you boleh tulis minta sokongan tu dalam bentuk teks. Lepas tu kalau IG you boleh buat poster lah. Buat poster, you letak lah gambar you apa semua kan. Lepas tu you tulis lah, saya dah join jadi ejen SKV, doakan saya berjaya. You buat. So you kena minta sokongan dulu. Lepas tu dekat WhatsApp, you boleh buat juga poster. You tembak dekat WhatsApp status, you tembak dekat you punya WhatsApp kawan-kawan apa semua. So minta sokongan. Dan minta sokongan daripada orang yang terdekat lah, orang yang kenal, follower you, family, kawan-kawan apa semua. Minta dia sokong you. Benda ni banyak orang dia ego, dia belagak kan. So bila dia berniaga tu, dia terus promote kan. Sebab apa? Orang pertama yang akan support kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi kalau you tak minta sokongan dia, memang tu yang saya punya ejen. Saya dah promote atas Wahi, family saya seorang pun tak nak beli. Sebab apa? Dia tidak minta sokongan family dia. Sebab apa? Orang Melayu ni, ni orang Melayu lah. Orang Melayu ni dia apa saja yang you buat, dia kalau boleh dia nak ada contribution, walaupun hanya dengan mendoakan. So kalau kita minta dia sokong kita dan dia doakan, InsyaAllah dia akan support kita. Kan? So you kena minta sokongan. Masa saya buat tu, masa saya join SKV, saya minta sokongan. Saya bubuh dekat saya punya Facebook lah. Memang alhamdulillah beratus-ratus orang komen. Saya doakan Tuan Wahi bangkit, saya doakan dipermudahkan urusan. Benda tu viral. Lepas tu tiba-tiba orang tahu saya dah join SKV. Saya very humble lah, very humble. Bisnes aku dah jatuh melingkup kan. Tak payah belagak lah. Cakap, just mengaku je. Bisnes aku dah melingkup dan aku dah join SKV. Doakan aku bangkit. Tak ada pun orang nak tepuk tangan padam muka, tak ada. Kalau orang yang positif, follower kita yang positif, yang support kita, dia akan support kita. Dan orang-orang tu lah yang jadi customer saya. So orang BM, Wahi aku nak beli lah, aku nak beli. Saya tak promote pun. Jauh. Dah sejam lebih dah saya jalan. Nampak tak? Stamina saya. So kalau you nak sihat, you beli produk SKV. Saya alhamdulillah lah, saya dah 10 bulan makan. Stamina saya memang very powerful. Umur saya 40 lah, 40 lebih, 42. Stamina saya memang, saya ingat kalau orang 30 pun tak boleh lawan kan. Beli kereta mahal-mahal tapi jalan kaki. Kereta saya murah je. Saya beli kereta second hand je. Saya tak ada kereta mahal. Okey, nak sihat alhamdulillah. Sebab yelah dengan saya. Boleh tak sesiapa yang jalan kaki sejam 2 jam jalan bercakap live kan. Saya buat live ni memang confirm hari ni memang sale 20,000. Tripod sekali. Okey, sekejap tunjuk tripod pula. Saya tabut dulu. Saya pakai tripod murah RM70. Ni. Ni tripod saya. Tapi tripod saya ni special tau. Special. Ni. Nampak tak? U-Tank. U-Tank apatah dia punya model. Ni U-Tank. U-Tank VC492. You pakai ni. Ini very good. Tak payah pakai apa gimbal apa semua. Tak ada. Yang ni je, saya pakai yang ni je. Lagi stable, dia besi tau, besi. Kalau dekat Shopee RM50, RM60 macam tu je. Kan. Okay, clear. Saya pasang balik. Alright. So ni dah cerita 5 step lah. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, ni nak share. Step yang ketiga, saya sebenarnya nak cerita pasal macam mana saya buat ni kan. Tapi tak apalah, saya cerita juga. Sebenarnya ada 5 langkah lah, ada 5 benda yang you kena buat kalau you nak buat sale. So benda ni yang saya buat yang membuatkan saya punya sale tu RM800,000 sebulan. Alright. Nak join jadi ejen, boleh. You klik dekat bio WhatsApp saya. Ya. Saya jalan sambil window shopping. Okay, tak apa, asalkan jalan. Isi saya memang jenis tak berjalan lah. Tapi AC saya ni dia hanya exercise bila saya bawa dia shopping baru dia exercise. Kalau ajak jalan macam ni memang tak lah kan, bawa dia puluh-puluh kan. Asalkan jalan.
Niaga apa? Saya ejen produk. Ni produk. So duta dia partner. Kenal tak partner? Kan? So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu, buat profit RM20,000 sebulan dalam masa 12 bulan, jual produk untuk kencing manis. Produk ni formulasi doktor, ada KKM, ada halal. Kan? Saya sekarang ni, saya punya jualan paling tinggi RM800,000, saya punya profit RM60,000 sebulan. So saya nak bantu sesiapa yang miskin, sesiapa yang nak ubah hidup dia, sesiapa yang ada masalah hutang apa semua, saya nak bantu. Modal dia RM65.40 je untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90 dan Singapura RM81. Kalau you berminat, you klik dekat bio WhatsApp saya dan nanti you masuk dalam grup Telegram. Okay, saya nak cerita 5 step yang saya buat untuk buat sale RM800,000 sebulan. Tadi saya dah cerita 2 step kan. First step tadi, you kena repair you punya media sosial. Yang kedua, you kena minta sokongan. Tak kisahlah you buat apa saja, yang penting you minta sokongan. Jangan tiba-tiba daftar jadi ejen terus nak jual. Memang orang takkan beli. Sebab apa? Orang Melayu ni dia suka kalau kita humble, kita minta sokongan kan. So ayat tu pandai-pandai lah. You boleh, saya dah jadi ejen SKB, doakan saya berjaya. You boleh je kan. Yang penting minta sokongan. Dan kalau you minta sokongan ni, insya-Allah lah, orang yang baik, orang yang nak bantu you, dia akan support you. Sakit lutut boleh. Sakit lutut yang ni, you kena makan ni. SKB ni dia semua penyakit boleh settle ni. Ni Radiant ni. Tapi ni untuk orang kayangan lah. Kalau you sakit lutut, tak boleh nak solat ke semua, macam orang tua kan, memang makan ni. Alright. Tapi first kali, sebelum you makan apa-apa suplemen, you kena cuci you punya usus dulu. You kena makan ni, hijau ni. So dia ada 2. Satu yang hijau ni untuk cuci usus. Yang ni, yang oren ni, dia sebenarnya ni collagen. Ni peremajaan. So dia akan, kalau macam orang tua, dia punya lutut tu, tulang rawan tu dah sikit kan. So bila makan ni collagen. So saya pun makan. You ambil malam, pagi-pagi tu you segar kan. So you punya kulit pun cantik kan. Kalau ada masalah sakit tulang apa semua, this one bagus. Ini anti-aging punya ni lah, dia collagen. And then kalau ada gout pun boleh. Tapi sebelum apa-apa, you ambil produk suplemen, you kena cuci you punya usus dulu. Saya nak kempis perut, yang mana sesuai. Okay, kempis perut. Kempis perut aku macam Doraemon kan. Korang ni. Okay, so kempis perut yang ni, zero ni. Kempis perut ni, first kali you kena stok gula lah. You stok gula. Lepas tu dekat luar sana ada banyak pengganti gula, stevia lah, segala macam nenek kan. Tapi yang ni dia special. Sebab apa? Dalam dia ni ada chromium. Chromium ni yang membakar lemak. Yang ni formulasi Dr. Syed. And then dalam ni pun ada biotin. Biotin ni bagus untuk kulit, untuk rambut. Macam perempuan suka lah. Isteri saya kalau bagi benda lain dia tak nak. Kalau bagi stevia lain, brand lain tak, dia nak yang ni. Sebab apa? Yang ni bagus untuk kulit, bagus untuk rambut, bagus untuk kuku. Yang ni. Yang ni kalau saya minum ni, saya bancuh teh, saya minum, masak pakai ni, apa semua. Dia chromium tu dia bakar lemak. So perut saya alhamdulillah, dulu saya buncit kan. Saya ambil ni, and then saya pakai ni juga. Lepas tu gula saya stop. Memang alhamdulillah perut kempis. Kan, dulu isteri saya cakap, abang ni macam perempuan mengandung. Sekarang ni dia dah cakap, nampak steady lah perut. Saya 2 bulan. 2 bulan saya turun 10 kilo. Tapi masa tu bulan puasa lah. So kalau you nak cepat, you kena puasa juga. Tapi kalau you makan produk, lepas tu you melantak juga, dia turun tapi lambat lah. Masa saya turun 10 kilo tu, masa bulan puasa. Gila tu kan. Nampak perut kempis. Kan bulan puasa kan, kita puasa, lepas tu kita buka puasa, kita makan lah. Tapi saya dah tak ambil benda-benda yang menggemukkan. Memang turun 10 kilo 2 bulan. 2 bulan turun 10 kilo. Saya tak ada exercise. Bulan puasa mana saya larang exercise. Saya tak buat live. Laju le bulan puasa. Kalau hari biasa, macam sekarang ni hari biasa, saya melantap macam biasa lah. So saya punya berat badan maintain bawah 75. Dulu memang boleh dikatakan setiap hari naik lah. Siapa kat sini ada masalah berat badan? Kan?
Macam masa dulu saya berat badan saya macam setiap hari naik sekilo. Saya risau. Naik senang, nak turun susah. Betul tak? Ada tak sesiapa yang ada masalah tu? Bila dah masuk kategori apa overweight ni, naik tu cepat je, nak turun tu seksa gila. Kan? Okey, nombor 3 apa yang you kena buat adalah you kena share lah. Macam saya tak adalah selfie tunjuk produk, tak. Saya jual result. So result ni ada dua. Satu result produk. So macam saya tak ada cerita pasal produk-produk segala dalam tu ada bahan apa kan. Saya just macam orang nak kuruskan badan. Saya tunjuk lah video testimonial orang kurus badan. Kalau orang ada masalah kencing manis, saya tunjuk je video orang kencing manis. Dulu kena kencing manis, hampir-hampir kaki kena potong, saya tunjuk result. Kan? So itu result produk. Satu lagi saya tunjuk result agent yang dah berjaya. Sama ada saya tunjuk kawan-kawan saya, leader saya, ataupun result saya sendiri, ataupun result agent saya. So dekat situ saya just jual result. So you jangan fokus jual produk. Kalau you fokus jual produk, nanti orang akan compare. Dia akan compare produk you dengan dengan produk lain kan. So jangan jual produk, jual result. Faham tak ni? Hai semua, faham tak? Jangan jual produk, jual result. Kan? Kalau kencing manis, tak payah cerita pasal detail produk tu. Kalau dia nak tahu, baru kita bagi. Kita just showcase result. Kencing manis, ni produk dia, ni bukti dia. Jual result. Saya tak ada dekat saya punya TikTok, tak ada saya cerita okay, Fitech ni mengandungi bla bla, tak ada. Saya just tunjuk testimonial je, result. Sebab apa? Orang beli produk ni, orang nak tengok result je. Orang tak nak tahu pasal dalam tu ada apa. Yang penting aku ada masalah kencing manis, apa benda dia? Apa bukti dia? Kalau dia perut buncit, apa produk dia? Apa bukti dia? Saya adalah bukti dia, kan? Saya dulu gemuk kan. Sekarang ni alhamdulillah. Kan? Dulu saya memang stamina memang tak ada lah. Kan? Umur 40, kalau kita tengok nak suruh exercise 40 tak lah kan. Nak suruh saya jogging tak lah kan. Tapi jalan okey lah. Kan? Saya rasa lah bila saya guna produk SKV ni, saya punya umur tu muda 20 tahun. Ada tak sesiapa yang nak muda balik 20 tahun? Saya punya tenaga, saya punya kesihatan kan. Alhamdulillah. Sebab apa? Ada suplemen yang betul. Kalau ada kidney disease, boleh kan? Kidney disease ni you kena dapat consultation. Dia tak boleh. You kena minta advice. Kena kecil apa buah pinggang ni maknanya dia banyak faktor lah kan. So you tak jaga makan apa semua. Lepas tu bila sampai level pinggang dah rosak tu, buah pinggang dah rosak tu, susah sikit lah. Dia nak makan pun tak boleh sebarang makan. Jangan kita sampai dah rosak buah pinggang, kan? Alright. So kalau you nak tahu, you yang tu kena dapatkan, you kena tanya you punya macam SKV ni. Sebelum kita advise tu, you kena bagi detail you punya penyakit, and then kita akan submit dekat doktor SKV. Nanti dia orang akan advise based on you punya result. Kita tak bagi sebarang-sebarang tu. Dia macam kalau you dah ada penyakit, you kena bagi detail, report you berapa you punya bacaan apa semua, and then kita submit dekat doktor, tim doktor. Nanti tim doktor dia akan advise produk apa yang you sesuai, berapa dia punya tu. Boleh. You WhatsApp je, you klik dekat bio. Okay. Boleh try tengok penawar, insyaAllah. Ni promote lah pula kan. Kan. Okay. So nombor 3, you jual result. Jangan jual produk. Kan, jual result. Okay, yang nombor 4, ada tak nak tahu nombor 4 apa benda yang you kena buat? Yang ni yang saya buat, yang alhamdulillah saya punya jualan 800,000. Kan. Nombor 4, apa nak tahu? Ada nak tahu? Okey, macam Izzah kuno ni kan. Tengok you gambar you pakai mask kan. Benda tu lah saya cakap ni adalah pasir. You tabur pasir dalam periuk nasi you. You kena letak gambar elok lah, gambar yang ni kan. Tapi tak tahu lah, perempuan ni ada setengah ni dia pakai hijab. Nikab kan. So kalau dapat pakai yang boleh nampak muka tu, the best lah. Kan.
Tak tahu sign boleh ke tuan? Sign boleh. Saya ada ejen saya, sekolah tak tinggi, tak tahu apa. Sebulan dia punya profit 3,000. Makcik dekat Desaru kan. Internet tak reti apa semua kan. Online tak reti semua kan. Dah habis sebulan dia punya profit 3,000. Dia pakai je, dia WhatsApp, dia mesej kawan-kawan dia, jiran-jiran orang kampung ni kan. Sebulan sale dia boleh tahan juga kan. 3,000 dia punya profit. Terkejut dia. Okay, nombor 4. Make sure you buat nombor 3 consistent, everyday, non-stop selama 3 bulan. Setiap hari, maknanya yang nombor 3 tadi, you kena jual result. Setiap hari mesti post. Tak kisahlah testimonial produk ke, testimonial agent ke, apa saja konten yang boleh tarik leads, you kena buat. Banyak orang dia buat, macam semalam ada saya punya agent, saya dah promote, 3 hari promote, tak ada orang beli pun, saya down. Baru 3 hari. So you kena buat everyday, non-stop selama 3 bulan. Sebab apa yang kita buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi kan. Consistent. Saya everyday, penat macam mana pun, saya akan post satu konten. Dekat saya punya TikTok, dekat semua saya punya media sosial, mesti ada satu konten. Everyday, ada sale ke, tak ada sale ke, aku post je. Dan kesan dia 3 bulan lagi. So masa saya join SKV tu, 4 bulan pertama saya punya sale start paling tinggi 14,000. Lepas masuk bulan kelima, pum, naik 30,000, naik 50,000, naik 300,000, naik 800,000. Sebab apa? Dia punya impact tu, sebab saya dah buat lama dah. Kan? Post je. Post saja. Ada orang beli ke, tak ada orang beli ke, you post je. Sebab apa? Kadang-kadang bukannya orang tak ada beli, dia tengok dulu. Betul ke Izzah ni? Betul ke Izzah ni? Ke hangat-hangat tai ayam? Kalau you post, lepas tu seminggu you tak post kan, you give up kan. Aku dah cakap dah, dia ni niaga hangat-hangat tai ayam, tak guna pun beli dengan dia kan. So you tukar bisnes lain pun, orang dah set dalam kepala otak, dia ni meniaga hangat-hangat tai ayam je. Kalau aku beli pun, silap-silap bulan depan dah tak meniaga dah. Jangan give up. Buat sampailah you dapat result. Konsisten. Kan? Banyaklah orang mesej saya, Tohi, saya dah berniaga macam-macam, semua tak jadi. Kan? Memanglah kau bertukar-tukar bisnes. Sebab apa? Dekat luar sana banyak juga orang yang tunggu masa nak tepuk tangan. Nak tepuk, dia ni semua ni hangat-hangat tai ayam je kan. Lepas tu bila tengok kita dah tukar bisnes, aku dah cakap, dia ni memang tak boleh berniaga. Memang loser lah. Memang loser lah. Sebab apa? Dekat luar sana memang ada orang yang nak tunggu masa nak tepuk tangan. Betul tak? Dan orang-orang tu kebanyakannya orang yang dekat dengan kita. Betul tak? Dekat luar sana banyak je orang tunggu masa nak tepuk tangan. Berniaga, lepas tu tak jadi. Aku dah cakap dah, dia ni memang tak boleh berniaga. Sebab apa? Dia tak nak kita lebih pada dia. Kan? Yes, buat konsisten. Okay. Saya buat bisnes kereta sewa. Masa saya mula-mula tu, saya sewa kereta dekat student tau. Lepas 2 tahun, barulah saya start dapat syarikat corporate. Kan? Sebab apa? Customer saya ni, dia start recommend dekat kawan-kawan dia apa semua. Lepas tu saya start dapat pelancong. So you pun sama juga. Macam saya punya ni, time frame 3 bulan lah. Tapi makin lama you dalam bisnes tu, makin mudah you dapat customer. You macam saya punya leader-leader yang dah lama kan, senang lah. Sebab apa? Dia dah lama dalam bisnes tu kan. Kacang-kacang je dia dapat customer. So you buat, mesti make sure 3 bulan. Ada sale ke tak ada sale, you buat. Hari-hari mesti ada satu konten. Alright, lepas tu nombor 5, last sekali adalah bila you dah dapat customer, you dah dapat agent apa semua, you kena minta feedback lah. Minta feedback. Kalau macam you jual produk kan, you jual produk, lepas tu you tanyalah, ya dah beli produk kan, macam mana produk ni, okey ke tidak kan. So produk SKV insya-Allah lah 99% customer dia akan bagi feedback yang bagus. So feedback tu sama ada screenshot ke, kalau dia rajin buat video ke, you ambil feedback tu, you buat remarketing. Maknanya you showcase result customer you. And then kalau you ada agent, you tanya agent you, macam mana you join jadi ni, berapa income you kan.
So dia cerita, alhamdulillah saya punya income sekarang ni 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 kan. So you ambil dia punya tu, you remarketing. So bila you guna remarketing tu, dia akan menarik lagi ramai lagi. Dan semua ni tidak memerlukan kos. Zero cost marketing. Dan benda ni yang saya buat. Dan alhamdulillah saya punya jualan tu 800,000 dan saya punya profit paling tinggi 60,000. Boleh buat tak? Susah tak nak buat benda ni? Susah tak? Kan? Macam wari am. So muka you tu so kalau boleh you letak jauh sikit supaya clear. Macam saya, you tiru je lah gambar saya kan. Saya baru 10 bulan. Saya baru 10 bulan, alhamdulillah. 10 bulan saya punya jualan 2.8 juta. Tapi saya sebelum saya join ni, saya memang dah ada pengalaman lah. Saya dah ada bisnes kan. Saya dah pernah meniaga. Tapi bisnes saya disebabkan PKP memang melingkup jahanam ditidurkan kan. Saya buat bisnes kereta sewa berapa tahun dah? 14 tahun. Iyalah saya tukar. Kan? Saya dah cakap banyak kali lah. Tukar. Tak dengar kan. Mungkin terlepas pandang lah kan. Nama make sure pakai nama betul. Izzah kuno tu, Izzah Kuwau tu saya rasa bukan nama betul you kan. Tu nama glamour. So benda tu lah yang saya panggil benda ni, itulah pasir. Kita tabur pasir dalam periuk nasi kita. Bukannya orang tak beli, kita yang tabur pasir dalam periuk nasi kita. Kan? Alright, saya rasa itu saja untuk hari ni. Kalau sesiapa yang nak saya bantu, nak jadi kaya, nak buat duit 20,000 sebulan, you klik dekat bio, WhatsApp saya sekarang. InsyaAllah saya bantu. Tapi kena rajin lah. Alright, bye-bye. Assalamualaikum.